Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aisyah Nasal, nombor matrik 13 DKA 19F1050. Assalamualaikum. Nama saya Aida Rahayu binti Abdul Muttalib. Nombor matrik 13 DKA 19F1165. Assalamualaikum. Nama saya Nurnisa Hidayah binti Muhammad Sahus Mazli. Nombor matrik 13 DKA 19F1135. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farhanah binti Muhammad Safi'i. Nombor pendaftaran 13 DKA 19F1100. Stylistic merupakan sebuah online shop yang menghasilkan dan menjual beberapa jenis tote bag di platform media sosial seperti Instagram dan Facebook. Lokasi perniagaan terletak di PSMZA dan ia merupakan salah satu kerja khusus yang kami wajib ambil. Okey, next. Okey, nama syarikat. Untuk pengenalan, nama syarikat macam yang saya dah terang tadi, nama syarikat kami Stylistic. Dan jenis perniagaan kami adalah sebuah online shop yang menjual tote bag dengan harga yang berpatutan. Idea untuk jual tote bag datang daripada perkembangan spesies masa. Macam kita tengok ramai yang pakai dan ramai juga yang jual tote bag ni sebab sekarang dia jadi macam trend. Okey, lokasi perniagaan kita orang jual dekat media sosial, itu tempat utama kami. Tapi kami juga cuba meluaskan perniagaan kami di sekitar dunia. Okey, kami memulakan perniagaan pada 2 Oktober yang lepas. Faktor dalam memilih perniagaan ni, kami memilih kerana terdapat peluang dan potensi untuk kita orang jana keuntungan di kawasan Lungun. Ini kerana terdapat 2 IPT dan beberapa sekolah asrama penuh dan kebetulan target utama pelanggan kami adalah pelajar. Rancangan masa depan perniagaan kami adalah apabila keuangan syarikat kami stabil, kami berfikir untuk menambahkan rekaan serta kuantiti jualan dan lebih meluas ke seluruh Malaysia. Selain itu kami juga bercadang untuk membuka sebuah kedai apabila keuangan kami mula stabil. Tujuan penyediaan pelan perniagaan. Pelan perniagaan kebiasaannya adalah untuk memohon pinjaman. Tapi selain itu ialah juga untuk memastikan perniagaan berjalan lancar dengan teratur. Stylistic bercadang untuk memfokuskan servis pengurusan, pemasaran dan juga keuangan. Selain itu, pelan perniagaan juga boleh dijadikan garis panduan untuk kami. Okey, latar belakang syarikat. Nama syarikat kami Stylistic. Alamat syarikat kami letak alamat Poli. Dan jenis perniagaan kami adalah perkongsian aktiviti kami menjual tote bag dan tarikh memulakan perniagaan adalah pada 2 Oktober. Okey, kat sini kita orang dah sertakan latar belakang pemilik. Kita orang ada 4 rakan kongsi. Okey, saya akan menerangkan tentang perjanjian rakan kongsi. Okey, nama perniagaan kami iaitu Stylistic. Jenis perniagaan kami rakan kongsi. Seperti yang diterangkan tadi, kami ada 4 rakan kongsi. Lokasi perniagaan kami di Politeknik Sultan Mirza Zainal Abidin. Okey, carumen tu berapa kami melabur untuk seorang. So, ni antara apa yang kami labur tu. Okey. Okey, keadaan kewangan. Okey, keuntungan dan kerugian syarikat akan ditanggung sama rata kepada semua pemegang saham mengikut peratus carumen. Okey, kiranya kami akan tanggung sama rata kalau perniagaan kami ada untung dan rugi. Kalau ada kalau salah seorang daripada kami diisytiharkan muflis atau pecah mana macam
tidak jujur, kami akan membuat pesalah berikut daripada senarai pemegang saham. Okey. Kalau pemegang saham tu dia tak mahu meneruskan atau melibatkan diri dalam syarikat, modal beliau akan dikembalikan selepas dipertimbangkan untung dan rugi. Kematian dan pencabutan. Okey, pencabutan ni bergantung kepada perjanjian pemegang saham dalam semua perkara yang melibatkan kematian atau kehilangan saham. Okey. Namun begitu, pemegang saham berikut mendapatkan keuntungan dan modal sehingga beliau berhenti. Okey. Hak pekerja. Okey, disebabkan kami perniagaan yang baru bermula, so kami tak ambil pekerja. Sebab kami rakan kongsi, so kami jual kami yang bekerja. Itulah. Okey, perkara lain. Notis pengunduran seharusnya diberikan oleh pemegang saham yang mahu berhenti 30 hari lebih awal dan dipersetujui oleh pemegang saham yang lain. Sebanyak itu pemegang saham tersebut masih berhak mendapatkan keuntungan dan harus bertanggungjawab terhadap kerugian. Okey, seterusnya latar belakang projek yang disadangkan. Disebabkan kami berada di Dungun Terengganu sekarang, sebab tu perniagaan kami atas talian untuk seluruh Malaysia, tapi kami ada menyediakan khidmat penghantaran secara COD kepada yang berada di kawasan Dungun. Okey. Kami juga tak mempunyai premis perniagaan. Okey, kami menempah beg-beg cara borong di atas talian. Kami juga menempah rekaan stiker yang kami hasilkan sendiri di Bandar Dungun yang terletak lebih kurang 7 km daripada tempat kediaman kami. Ni plan organisasi. Okey, ni logo kedai kami. InsyaAllah satu nanti kalau ada kedai, ni logo antara logo kedai yang akan kami buat. Ni logo Stylish Street. Misi kami berikan sepenuh masa terhadap pelanggan. Kami akan melayan pelanggan dengan kelakuan baik. Okay. Menunjukkan rasa hormat kepada pelanggan. Seterusnya meningkatkan kualiti perkhidmatan, iaitu memastikan pelanggan kita puas hati dengan produk kami. Okey, misi kami ialah untuk menghasilkan rekaan terbaik yang menarik dan eksklusif kepada pelanggan. Ini maksud kami akan update trend terkini dari semasa ke semasa. Okay, objektif kami yang pertama mengembangkan perniagaan kami di media sosial. Okey, sebabkan kami perniagaan atas talian, so kami akan kembangkan dekat media sosial dengan lebih meluas lah. Okey, yang kedua memastikan pelanggan sentiasa berpuas hati dengan kualiti produk. Okey, kami akan bagi produk tu yang memang baik untuk pelanggan dan pelanggan boleh komplain lah kat kami kalau produk kami tu tak baik. Nanti kami akan ubah apa yang tak baik tu kepada yang baik lah. Okey, yang ketiga menyediakan perkhidmatan yang baik kepada pelanggan. Okey. Saya akan sambung pembentangan jadual tugasan. Untuk pengurus utama, tanggungjawab dia memastikan objektif dan misi dapat dicapai mengikut plan. Seterusnya memberi motivasi kepada pekerja yang terlibat dalam organisasi dan mencari peluang untuk mengembangkan perniagaan. Seterusnya untuk pengurus kewangan, meneruskan akaun kewangan syarikat, meneruskan dan mengawal bajet keseluruhan syarikat dan menyediakan laporan kewangan dan pendapatan bulanan. Untuk pengurus pentadbiran, mengenal pasti dan memaklumkan tanggungjawab pekerja dan menguruskan bayaran gaji setiap pekerja. Dan yang terakhir sekali, pengurus pemasaran untuk mempromosikan produk kepada pelanggan dan merancang strategi pemasaran syarikat dan mengenal pasti peluang pemasaran yang baru. Seterusnya, plan pemasaran. Menerangkan produk. Kami menjual tote bag yang berlainan daripada kedai-kedai lain. Ini kerana
Ini kerana rekaan tersebut adalah eksklusif dan direka sendiri oleh kami. Tote bag kami mempunyai saiz yang bersesuaian untuk digayakan oleh pengguna. Target pasaran kami ialah pelajar IPT, pelajar poli yang tinggal berdekatan dan juga remaja dan orang awam di seluruh Malaysia. Saiz pasaran, kami menjual 3 tote bag yang berlainan jenis, warna dan harga. Harga tote bag kami ialah RM17 dan RM10 sahaja. SWOT Analysis. S. Strength, kualiti produk yang tinggi dan perkhidmatan yang baik. W. Weakness, tiada pengalaman dan modal yang kecil. Ketiga, opportunity, penghasilan produk baru dan kurang saingan. Keempat, threat, persaingan baru dan keadaan ekonomi semasa. Pelanggan operasi. Proses operasi, pelanggan memilih rekaan yang berkenan di hati di laman sosial kami. Pelanggan menghubungi kami. Seterusnya, pelanggan membuat pesanan tote bag dan melakukan pembayaran. Dan kami membungkus pesanan dan membuat penghantaran. Seterusnya saya akan menceritakan tentang jadual kewangan. Saya akan ceritakan untuk bilangan yang kami beli dari pemborong kami. Plan tote bag ni bilangan dia 10, harga yang kami dapat beli ni jatuh RM4.99. Stiker kami beli 10 daripada pemborong dan dapat harga RM7. Dan penghantaran kami bilangan 10, harga beli RM1.04. Jumlah semuanya RM13.03 dan harga kami jual ialah 17. Untung setiap beg kami dapat RM3.97. Untuk tote bag bercorak, bilangan yang kami beli 20, harga kami beli RM5.08. Berhantaran 20, bilangan 20, harga kami beli RM1.29. Jadi jumlah RM7.09. Harga yang kami jual setiap tote bag bercorak tu RM10 dan untung setiap beg tu kami dapat RM2.91. Seterusnya ialah jadual pelaksanaan projek. Untuk mengenal pasti idea utama syarikat, kami mengambil masa 3 hari dan mereka design plan tote bag ni 2 hari, membuat pesanan hanya 1 hari. Kami menunggu penghantaran tu 7 hari, menyediakan plan perniagaan mengambil masa 2 hari. Jumlah hari yang kami untuk siapkan semua ni 15 hari. Seterusnya proses pelaksanaan ni, ini catatpan untuk projek, proses pelaksanaan projek. So kita boleh tengok membuat pesanan, menyediakan plan perniagaan, mereka design sama je kat atas. Cuma ni dibuat dalam bentuk catatpan. Okey, semua korang boleh tengok satu-satu. Okey, seterusnya. Kesimpulannya, berdasarkan plan perniagaan tu, syarikat ni amat yakin kami akan mendapat pulangan yang memuaskan daripada pelaburan ini. Kami juga yakin bahawa syarikat kami akan dapat memuaskan hati pelanggan sekaligus memenuhi permintaan tote bag di seluruh Malaysia. So kami akan yakin kami akan dapat untung yang tinggi, maka kami cuba untuk
membuka sebuah kedai yang di kawasan yang berdekatan.